Pelbagai sumbangan terus dihulurkan kepada Kementerian Kesihatan bagi membantu usaha-usaha menangani penularan wabak COVID-19 di negara ini. Pagi tadi, Brunei Industrial Investment Holding Company Limited BIIH, sebuah syarikat usaha sama di antara Kementerian Kewangan dan Ekonomi melalui Dana Modal Pembangunan Strategik Dana SDC dan Precious Fresh International Holdings Limited telah menyampaikan sumbangan berupa peralatan pelindungan diri yang dianggarkan bernilai RM100,000. Sumbangan melalui Lian Feng Investment Sdn Bhd iaitu anak syarikat BIIH yang mengendalikan kilang pemprosesan makanan laut itu disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Amelio bin Abdullah, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan Ekonomi kedua. Menerima bagi pihak Kementerian Kesihatan ialah Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Haji Muhammad Isham bin Haji Jaafar, Menteri Kesihatan. Perkembangan situasi terkini jangkitan COVID-19 di negara Brunei Darussalam. Tiada kes jangkitan baru COVID-19 menjadikan jumlah keseluruhan kes jangkitan kekal 141 orang. Perkara ini dinyatakan dalam siaran akhbar Kementerian Kesihatan hari ini. Sementara itu, tiada kes aktif dilaporkan dan 3 kes kematian dan kes yang sembuh juga kekal 138 orang. Manakala jumlah yang sedang menjalani pengasingan diri mandatori seramai 331 dan jumlah yang menamatkan pengasingan diri mandatori sejak Mac 2020 ialah 3,037 orang. Sementara dalam tempoh 24 jam lalu, jumlah ujian yang dijalankan adalah sebanyak 471 sampel dan jumlah keseluruhan ujian makmal dijalankan sejak Januari 2020 ialah 32,028 ujian. Untuk maklumat lanjut dan perkembangan terkini, orang ramai boleh melayari laman web Kementerian Kesihatan iaitu www.moh.gov.pn atau menghubungi talian nasihat kesihatan 148 atau melalui aplikasi healthinfo.gov.bn. Mangsa bencana angin kencang yang berlaku di Kampung Serdang pada 2 Julai lalu menerima bantuan kewangan kerajaan daripada Jabatan Pembangunan Masyarakat Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Penyerahan bantuan tersebut diadakan pagi tadi. Sejumlah RM1,125 disumbangkan oleh kerajaan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam melalui peruntukan Jabatan Pembangunan Masyarakat JAPIM Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan kepada kedua keluarga yang terlibat dalam kejadian tersebut. Penerima pertama Dayang Fauziah binti Haji Ahmad dan penerima kedua Awang Lim Ting Chai. Penyampaian bantuan disempurnakan oleh Yang Berhormat Major Jeneral Besar Datuk Paduka Seri Haji Amiduddin Ehsan bin Penorangkaya Saiful Muluk Datuk Seri Paduka Haji Abidin, Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan. Bantuan seumpamanya diharap dapat membantu meringankan kesusahan yang dialami oleh mangsa. Institut Pendidikan Teknik Brunei IBTE mencipta sejarah dengan perasmian Akademi Latihan dan Pendidikan Teknikal dan Vocational TVET dengan objektif menyediakan latihan dan menyelaras penyelidikan akademik serta perkembangan Akademi TVET dibukakan kepada sektor awam dan swasta. Bagi pengambilan pertama, 9 pelajar telah memulakan pengajian pada awal bulan Jun lalu. Manakala 17 pelajar akan memulakan pengajian esok 8 Julai. Majlis pelancaran akademi tersebut berlangsung di IBTE Kampus Sultan Safar Rijal, Jalan Muara. Akademi TVET dirasmikan oleh Datin Seri Paduka Dr. Hajar Romaizah binti Haji Muhammad Saleh, Timbalan Menteri Pendidikan selaku pengerusi lembaga pengelola IBTE. Juga hadir Dr. Chin Wei Ke, Timbalan Setiausaha Tetap Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan. Ditubuhkan pada bulan Jun 2019, Akademi TVET menawarkan 3 program latihan perguruan teknikal iaitu Asas dalam Pendidikan Teknikal, Sijil dalam Pendidikan Teknikal dan Diploma dalam Pendidikan Teknikal.
Penyerahan agihan zakat modal berusaha membantu meringankan beban golongan yang memerlukan di negara ini. Bahan mengenainya menyusul selepas petikan titah. Asnaf fakir miskin di negara Brunei Darussalam terus mendapat perhatian Majlis Ugama Islam Brunei dalam meringankan bebanan kehidupan mereka. Pagi tadi, Majlis Penyerahan Agihan Zakat Modal berusaha telah diadakan di 4 buah tempat. Penyerahan barang peralatan berusaha itu disempurnakan oleh Awang Haji Abdul Aziz bin Haji Akub, pemangku setiausaha Majlis Ugama Islam Brunei. Awang Heron bin Hamid yang tinggal di Kampung Kulapis menerima agihan zakat modal peralatan berusaha berupa peti buku. Dayang Rohani binti Nasuha alias Rohani di Kampung Tungku juga menerima sebuah peti buku. Awang Bohari bin Haji Johari dari skim Tanah Kurnia Rakyat Jati Kampung Tungku menerima mesin pengisar, mesin ketuhar dan peti buku. Manakala Dayang Hajah Ramunah binti Haji Burut yang tinggal di Kampung Kota Batu turut menerima mesin pengisar, mesin ketuhar dan peralatan membuat kuih. Kesemua peralatan berjumlah RM3,944 yang diambil dari peruntukan kumpulan wang zakat asnaf fakir miskin Majlis Ugama Islam Brunei. Industri halal di rantau ASEAN perlu mempercepatkan pengadaptasian kepada revolusi perindustrian keempat secara global, terutama ketika dunia masih dilanda penularan wabak COVID-19. Awang Haji Abdul Rahman bin Mat Zain, pemangku pengarah Hal Ehwal Syariah Kementerian Hal Ehwal Ugama, mengongsikan perkara tersebut selaku pengerusi mesyuarat Kumpulan Kerja ASEAN mengenai makanan halal kali ke-16. Pagi tadi, mesyuarat yang berlangsung secara dalam talian diadakan di Jabatan Hal Ehwal Syariah Kementerian Hal Ehwal Ugama. Perkembangan pelaksanaan dasar rangka kerja berkaitan kerjasama ASEAN mengenai makanan halal serta kerjasama halal peringkat sub-regional di bawah MABIMS, BIM Piaga dan IMTGT antara yang dibincangkan semasa mesyuarat berkenaan. Kerjasama ASEAN mengenai makanan halal ditubuhkan bagi memudah cara keseragaman piawaian halal terutamanya di rantau ASEAN untuk memenuhi permintaan yang meningkat bagi produk dan perkhidmatan halal yang kredibel dan terjamin di samping memastikan masyarakat Islam berasa selamat dalam pemakanan produk halal. Mesyuarat seterusnya melantik negara Kemboja sebagai pengerusi bagi mesyuarat Kumpulan Kerja ASEAN mengenai makanan halal kali ke-17 bagi tahun 2021. 15 pelajar daripada program agroteknologi sijil tertinggi kebangsaan pendidikan teknikal HNTech Kampus Agroteknologi dan Sains Gunaan akan mengusahakan sawah padi seluas 10 hektar menerusi projek AgroBiz. Para pelajar berkenaan juga akan menggunakan varieti padi berpenghasilan tinggi dan peralatan moden bagi memperbaiki hasil tuaian serta menjadikan pengeluaran yang lebih efisien. Sehubungan itu, pagi tadi diadakan program induksi dan majlis penandatanganan bagi kumpulan kedua pelajar Institut Pendidikan Teknik Brunei IBTE Kampus Agroteknologi. Program tersebut disokong oleh Livewire AgroBiz dan Syarikat Minyak Shell Brunei BSP. Majlis disaksikan oleh Dr. Haji Zamri bin Haji Sabli, Ketua Pegawai Eksekutif IBTE, Dayang Hajar Rosita binti Haji Hassan, pengurus bagi nilai dalam negara BSP yang juga pengerusi Livewire Brunei. Projek seumpamanya merupakan rentetan daripada kejayaan kumpulan pertama yang bermula pada bulan Julai 2019 hingga bulan Oktober 2020. Projek ini bertujuan bagi menghasilkan usahawan agro yang berkemahiran dan terlatih dalam bidang pertanian dan perniagaan. Projek AgroBiz merupakan projek kerjasama antara Livewire Brunei dan Kementerian Pendidikan. Projek ini juga turut memberi peluang kepada pengusaha agro untuk terus memperkembangkan serta mengekalkan perniagaan masing-masing. Dalam pada itu, penghasilan komersial beras dari tuaian pertama awal tahun ini juga akan dijual di kedai-kedai IBTE di IBTE Gadong dan Pusat Yes Seria.
Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri telah melaksanakan pelan de-escalation bagi perkhidmatan penyajian makanan atau dine-in di premis-premis makanan. Gerai-gerai terbuka di bawah kawalan jabatan-jabatan daerah dan jabatan-jabatan bandaran dan tamu-tamu mingguan di bawah kawalan Jabatan Bandaran Kuala Belait dan Seria dan Jabatan Bandaran Tutong. Pelaksanaan fasa ketiga ini bermula kemarin. Gerai-gerai terbuka yang menyediakan perkhidmatan dine-in di bawah kawalan jabatan-jabatan daerah dan jabatan-jabatan bandaran adalah dibenarkan untuk beroperasi pada kadar 100% jumlah kapasiti biasa ruang duduk gerai berkenaan. Garis panduan penjarakan sosial dan syarat-syarat lain bagi gerai-gerai terbuka seperti yang dimaklumkan semasa sidang media pada 14 Mei 2020 adalah masih dikekalkan. ...25 daripada 58 premis perniagaan didapati tidak mematuhi arahan yang telah dikeluarkan oleh Kementerian Kesihatan dalam operasi Merati yang dijalankan selama seminggu bermula 30 Jun 2020. Operasi yang dilaksanakan oleh Unit Penguatkuasaan Kesihatan Kementerian Kesihatan itu menumpukan beberapa buah premis perniagaan di kawasan daerah Brunei dan Muara. Operasi Merati telah dijalankan di restoran-restoran dan di kedai gunting rambut di kawasan perniagaan di Times Square Shopping Centre, Gadong, Telanai dan Rimba dan Bandar Seri Begawan. Dalam operasi Merati tersebut, 3 premis perniagaan telah dikenakan tindakan dan denda kompaun sebanyak RM1,200, manakala pengurus premis-premis perniagaan yang selebihnya diberikan amaran. Antara kesalahan-kesalahan yang telah didapati termasuk tidak memakai sungkup muka bagi pengendali dan penyedia makanan dan tukang gunting rambut, tidak menyediakan pemeriksaan suhu badan dan tidak ada penjarakan sosial. Operasi Merati dijalankan bagi memastikan premis-premis perniagaan mematuhi arahan-arahan yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesihatan dan agensi-agensi kerajaan lain dalam pengawalan jangkitan COVID-19. Ini termasuk melaksanakan tanggungjawab sosial dan memudayakan langkah-langkah pencegahan penularan COVID-19 di premis perniagaan masing-masing, mendapatkan kod QR Bro Health di samping mengamalkan langkah-langkah kebersihan di dalam premis perniagaan. Wabak COVID-19 telah mengubah kehidupan biasa kepada norma-norma baharu. Perubahan itu bukan sahaja dilalui oleh insan-insan normal, bahkan mereka yang bergelar Orang Kelainan Upaya OKU lebih merasainya. Persatuan Sindrom Down atau ABLE antara yang berperanan dalam memberi kefahaman kepada ahli-ahlinya mengenai COVID-19 dan impaknya kepada kehidupan. Ia selaras dengan moto persatuan tersebut, keupayaan membangun melalui pembelajaran dan pengalaman. Ikuti laporannya bersama Maziah Jini. Seperti insan normal, ahli-ahli Persatuan ABLE juga perlu membiasakan diri dengan norma-norma baharu dalam aktiviti rutin mereka. Sebagai golongan yang berisiko, mereka lebih merasai kesukaran sepanjang penularan COVID-19. Walaupun pusat Persatuan ABLE ditutup sepanjang penularan COVID-19, namun persatuan tersebut mengambil inisiatif untuk memberikan kefahaman kepada ahli-ahlinya tentang COVID-19 dan pentingnya mengikut arahan pihak kerajaan bagi mencegah wabak termasuk penjagaan kebersihan diri, penjarakan sosial dan pemakaian sungkup muka. Kami memang mengajar diorang mengikut cara yang kementerian bagi. Macam dalam TV, alhamdulillah kementerian pun melihatkan cara-cara kita ni menjaga kebersihan, especially tangan, memakai penutup muka dan social distancing. Cabaran yang kedua tu juga ialah tutup muka. Anak-anak kami kadang ada yang payahkan memakai penutup muka tu. Kita ni sebagai indung penjaga ni, kita ni cara perlahan kita ni didik anak-anak kami lah. Macam mana pentingnya tadi basuh tangan, ajar diorang caranya. Dan yang ketiga social distancing. Anak-anak kami ni yang mananya suka bergaul bah. Tanpa tunjuk ajar, mereka tidak akan faham mengenai COVID-19 dan impaknya kepada kehidupan. Selaku ibu bapa atau penjaga, sifat sabar perlu ada bagi menjaga insan istimewa ini bagai menatang minyak yang penuh.
Cabarannya, diorang anda sekolah kan di rumah, kita diajar tu di rumah. Diajarnya macam kalau kerja rumah, melipat baju, menyapu, ada juga buat homework setiap minggu kan ada kena bagi homework di rumah, mengala, macam jawi apa ada je tu kena bagi. Pasal diorang ni kalau sakit batah bukan baik. Jadi di rumah sajalah, dilatih di rumah, diajar. Pasal dari sekolah pun ada juga pelajaran kan, diorang bagi, cikgunya bagi. Jadi atulah diajar di rumah. Sekali kalau lah selalu suruh cuci tangan, bersihkan diri apa. Kalau berjalan pun balik ke rumah cuci tangan semua. Apa yang pasti, golongan kurang bernasib baik ini akan lebih merasai cabaran yang dibawa pasca COVID-19. Justru, sokongan masyarakat penting bagi memberikan golongan OKU semangat dan harapan untuk cekal menghadapi dugaan. Laporan Maziah Jini untuk RTB.